Perlembagaan adalah dokumen yang mengandungi peraturan dan undang-undang dasar yang penting untuk melincirkan pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Ia berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat. Perlembagaan menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan orang yang diperintah. Seterusnya, sejarah pengubalan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Tanah Melayu. Kemudian nama itu diubah kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Di Malaysia, tiada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia. Ketiga-tiga badan kerajaan iaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif mahupun yang di-Pertuan Agong adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Kuasa perundangan hendaklah dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Kuasa kehakiman iaitu mahkamah hendaklah juga dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan sebagai tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia setakat mana ia bercanggah. Seterusnya adalah peranan perlembagaan. Terdapat beberapa peranan perlembagaan iaitu mewujudkan pemerintahan yang adil, mengehatkan kuasa kerajaan, alat penyelesaian masalah dan menjaga kestabilan negara. Pertama, mewujudkan pemerintahan yang adil. Di Malaysia terdapat beberapa kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan kaum lain tinggal bersama. Walaupun Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi negara, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Kedua, mengehatkan kuasa kerajaan. Walaupun yang di-Pertuan Agong mempunyai bidang kuasa tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ini adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Ketiga, alat penyelesaian masalah. Perlembagaan telah menjadikan undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Sebarang masalah dalam perbuatan undang-undang atau rujukan apa-apa hukuman kepada seseorang warga negara adalah berasaskan perlembagaan. Keempat, menjaga kestabilan negara. Terdapatnya sekatan-sekatan dalam perlembagaan yang mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia, walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Namun,
Kebebasan dan keistimewaan ini adalah haknya apabila terdapat perkara-perkara yang difikirkan perlu untuk menyekat kebebasan mereka. Mengapakah kita harus tahu apa yang terkandung di dalam perlembagaan? Bagi saya, ia adalah kerana perlembagaan menentukan cara hidup kita dan bagaimana kita diperintah. Seterusnya, ciri-ciri perlembagaan. Pertama, kekal. Kestabilan dalam melaksanakan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan umum ataupun tata cara yang lazim. Kedua, unsur-unsur tanggungjawab. Pemerintah adalah bertanggungjawab ke atas rakyat. Rakyat adalah berhak mengetahui segala pembelanjaan kerajaan dan berhak menyatakan perasaan tidak puas hati mereka terhadap kerajaan. Ketiga, pilihan raya. Melalui pilihan raya, rakyat boleh memilih wakil mereka dalam Dewan Parlimen. Pemilihan ini menggambarkan kuasa sebenar pemerintahan terletak di tangan rakyat. Keempat, pembahagian kuasa. Perlembagaan memperuntukkan kuasa secara jelas supaya tidak timbul pertindihan dan tidak ada pihak yang boleh menyalahgunakan kuasa. Kelima, terbuka. Perkara-perkara yang tidak dianggap sulit mestilah diumumkan agar rakyat tahu dan menilai apa yang berlaku di dalam negara. Segala perbincangan yang dijalankan di Parlimen akan disebarkan kepada umum melalui media massa seperti belanjawan tahunan negara dan pembuatan dasar baru. Yang di-Pertuan Agong turut mengingatkan semua pihak supaya menghormati dan mempertahankan semua perkara dan hak keistimewaan yang telah disepakati sebelum ini dalam Perlembagaan Persekutuan. Keadilan di negara ini adalah terikat kepada undang-undang yang wajib dihormati serta dipatuhi oleh setiap rakyat Malaysia tanpa mengira pangkat dan darjat. Baginda turut mengucapkan tahniah kepada kerajaan yang amat prihatin dalam usaha mengukuhkan semula ekonomi negara selain terus membela kebajikan rakyat sepanjang negara berdepan pandemik COVID-19. Al-Sultan Abdullah merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat kerana menzahirkan daya tahan dan semangat prihatin yang tinggi dalam menghadapi cabaran itu.